Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Cikgu Hadi ucapkan kepada semua yang menonton channel Cikgu. Okey. Bagi yang mungkin pertama kali sampai di sini, boleh Cikgu minta sangat-sangat tekan apa? Butang subscribe, okey, untuk menyokong video-video yang Cikgu dah hasilkan. Boleh tengoklah pada playlist reka bentuk teknologi tingkatan 1 hingga tingkatan 3 ada banyak juga lah video-video yang cikgu dah uploadkan masuk dalam playlist tu. Okay. Dan topik kali ni untuk RBT tingkatan 3, kalau ikut kepada progres ikut mingguan RPT tu, sekarang kita dah sampai ke pembangunan produk yang mana selepas kamu dah kenal pasti masalah, kamu dah buat dia dalam bentuk project brief. Kemudian kamu dah hasilkan dia punya gambaran awal, idea awal kamu bagaimana nak penyelesaian masalah, dan sampai ke 2.1.2 ni kita nak aplikasikan beberapa aplikasi teknologi yang kamu dah belajar masa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kita nak gabungkan sekurang-kurangnya 2 aplikasi. Kita nak masukkan ke dalam penyelesaian kita. Sebab dalam kamu punya penyelesaian inventif tu, kamu dah buat dia punya model fungsi, kamu dah hasilkan analisis kesan punca berantai tu kan. Dan kamu dah nampak apa benda yang perlu diubah penyelesaiannya. Apa kaedah-kaedah prinsip inventif yang boleh kamu guna pakai. Okay? Dan yang seterusnya ni, kita nak mengenal pasti apa aplikasi teknologi yang kamu akan gunakan. Sekurang-kurangnya 2. Cuma bagi satu topik ni kita akan buat sedikit revision lah. Kita nak tengok balik apa yang dimaksudkan dengan 9 aplikasi teknologi yang kamu dah belajar. Okay? Inilah dia ni. Ni kenapa perlu kita memilih teknologi? Antaranya dia kata yang dekat sini, aplikasi teknologi yang dipilih mesti kita nak tengok dia punya tujuan penggunaan teknologi, fungsi teknologi tersebut dan juga kekuatan dan kelemahan. Itu yang perlu, yang penting kenapa kita nak kena buat pemilihan teknologi tersebut. Okey. Belum intro lagi. Okay. Kita jumpa selepas ni. Terlalu semangat sangat nak mengajar kamu. Okey. Lepas ni kita jumpa. Alright. Okey, jadi jangan lupa subscribe. 2 kali lah subscribe. Okey. Tak payah bayar pun kan. Tekan je subscribe. Okey. Kalau dalam buku teks, kamu boleh tengok pada muka surat 47 ni, muka surat tingkatan 3. Okay. Ini adalah topik 2.1.2. Kita perlu buat pemilihan aplikasi teknologi. Tapi sebelum tu kita perlu buat revision sikit. Cikgu dah lupa lah cikgu apa benda dah belajar masa tingkatan 1. Mari kita tengok. Ini saya dah buat ringkasan ya. Ini ringkasan bagi kandungan dalam DSKP untuk 9 aplikasi teknologi. Kalau lupa, saya ingatkan balik. Antara reka bentuk yang kamu dah pelajari adalah reka bentuk sistem vertigasi. Okay. Reka bentuk fashion, teknologi pembuatan, reka bentuk mechanical, reka bentuk elektrik, okay. Reka bentuk elektronik, reka bentuk sistem aquaponik, reka bentuk makanan dan reka bentuk mekatronik. Ini tingkatan 3. Ini tingkatan 1. Ini tingkatan 1. Ini pembuatan tingkatan 2. Ini tingkatan 2. Ini semua tingkatan 2 lah ni. Tingkatan 2, tingkatan 2. Tingkatan 2 yang paling banyak kan. Okey. Tingkatan 2. Tingkatan 1 ada 2. Tingkatan 3 ada 1. Okey. Yang lain semua masa tingkatan 2. Okey. Kita tengoklah satu persatu. Setiap ni saya buat revision sikit satu persatu. Okey. Kita tengok dulu dengan reka bentuk sistem vertigasi. Dalam reka bentuk sistem vertigasi ni, saya bawa pergi sini. Kamu perlu hasilkan satu
sistem baharu. Okey. Jadi dalam kamu belajar dulu masa tingkatan 1, kamu perlu hasilkan satu sistem baru yang mana kamu perlu buat model, okey, sistem baru. Yang kalau sistem yang kebiasaan digunakan tu dia mungkin ada jejari, gegelang sebagainya. Kamu buat satu model sistem yang baru. Adalah bentuk yang naik tinggi, ada yang apa, berpusing-pusing dan sebagainya, spiral, okey. Alright. Seterusnya, bagi reka bentuk fashion. Kamu menghasilkan reka bentuk fashion menggunakan beberapa teknik cantuman. Gunakan jahitan, gunakan sulaman. Yang ni lah kan, yang ni. Okay. Bagi fashion, cantuman, okay. Sulaman, apa lagi? Tampalan. Okay. Itu beberapa contoh lah, contoh penggunaan teknik cantuman. Itu dalam bentuk dalam reka bentuk fashion. Yang mana dia menghasilkan daripada sini, dia hasilkan, kamu dah belajar dia penghasilan yang pertama pakaian, yang kedua adalah aksesori. Okay. Alright. Kemudian seterusnya, dalam tajuk pembuatan, ini tajuk pembuatan. Tengok tajuk pembuatan. Tajuk pembuatan pula, kamu menghasilkan produk berdasarkan teknologi sama ada konvensional atau moden. Kan? Kita dah belajar dia ada dua kaedah. Konvensional ataupun tradisional. Satu. Yang kedua adalah moden. Yang mana kalau ikut dalam DSKP dan juga ikut dalam buku teks, kebanyakan projek yang pelajar buat adalah yang pertama membuat acuan. Okay. Kita menghasilkan model. Lepas model kita buat acuan. Lepas acuan kita menghasilkan kita panggil apa? Produk ataupun produk kita lah. Produk kita menggunakan epoxy. Itu adalah dalam topik pembuatan. Okay. Seterusnya kita lihat apa lagi? Reka bentuk mekanikal. Penggunaan komponen mekanikal. Okay, dalam reka bentuk mekanikal ni, penggunaan komponen yang bertujuan memindahkan tenaga. Contohnya, kita nampak kan, kalau pelajar hasil lah, dia banyak buat macam lampu meja dan sebagainya, tapi dia boleh ada pergerakan-pergerakan kan, yang ada tangan yang itu kita memindahkan tenaga. Maksudnya dia tak perlukan kita hanya buat teknologi mekanikal pada produk tersebut, dia boleh ada pergerakan berlaku. Itu konsep komponen memindahkan tenaga. Okey, seterusnya komponen memindahkan tenaga ni, kalau kita boleh tengok, dia ada banyak yang kamu dah belajar tu, ada banyak dia punya contoh komponen mekanikal lah. Kita ada gear kan, pautan ataupun linkage, tuas kan, kita ada apa lagi, sesondol lah, sesondol ke sendal ni, sondol, kita ada ankle. Okey. Dan beberapa jenis lagi lah. Gelongsor kan. Dekat pintu pagar automatik kita ada satu gelongsor. Itu contoh komponen mekanikal. Okey. Baik. Untuk reka bentuk elektrik. Dalam bab reka bentuk elektrik ni, okay, dia adalah gabungan 4 elemen. 4 elemen yang lengkap. Iaitu kita ada elemen apa? Antaranya adalah sumber. Sumber ni selalunya kalau DC kita pakai bateri lah. Kalau AC kita pakai daripada kita punya main power lah. Okay. Medium. Okay. Kemudian kita ada kawalan. Dan yang terakhir kita ada beban. Ini gabungan keempat-empat elemen ni dalam topik elektrik. Kemudian dalam topik elektronik. Ini elektronik pula. Okay. Dalam elektronik, kita ada input ke output. Dalam elektronik lah. Inputnya apa? Kita hasilkan outputnya apa? Melalui yang mana kita belajar
tentang mikropengawal. Okey. Elektronik kan, mikropengawal iaitu pengaturcaraan. Dia lebih kepada pengaturcaraan. Kita nak kamu belajar pasal bagaimana kita bagi arahan kepada mikropengawal tersebut. Okey. Yang seterusnya, untuk aquaponik. Aquaponik. Okey. Ini boleh nampak kan? Okey. Seterusnya kita tengok aquaponik. Ini untuk aquaponik. Aquaponik ni dia kata kita buat sistem lengkap aquaponik. Beberapa jenis sistem dalam aquaponik lah. Mungkin ada yang guna EBB and flow. Ada yang guna NFT. Ada juga yang buat menggunakan sistem raft. Okey. Ini dalam topik aquaponik. Seterusnya, makanan. Okey. Dalam reka bentuk makanan, tak ada tempat dah cikgu nak tulis. Okey, untuk makanan ni pula, saya cakap je lah. Dia lebih kepada reka bentuk makanan, reka bentuk baru bagi makanan dan juga pembungkusan. Kan? Contoh macam kalau kebiasaannya dia buat sandwich, dia hanya buat potong biasa 4 segi dan sebagainya. Tapi mungkin dalam reka bentuk baru, kamu buat dalam bentuk dia bergulung-gulung, dia ada bentuk-bentuk yang sebagainya yang menarik pandangan perhatian mata manusia kan. Dan juga dari segi reka bentuk pembungkusan. Kalau dulu mungkin bungkus dalam plastik biasa, dibuat dalam bentuk satu kotak yang cantik yang memang menarik perhatian untuk pembeli. Contohlah. Okey. Dan yang terakhir adalah reka bentuk mekatronik. Ini yang tingkatan 3. Saya highlightkan sikit. Ini tingkatan 3. Reka bentuk mekatronik yang mana kamu belajar tentang 4 elemen mekatronik lengkap yang boleh menghasilkan output. Okey, kita dah belajar pasal input, proses, output. Kita buat kereta kawalan jauh yang menggunakan paturcaraan. Dia boleh dikawal. Yang mana kita boleh kita buat penambahbaikan ataupun pengubahsuaian kepada kereta kawalan tersebut. Dan hasil akhirnya kita dapat satu pengubahsuaian yang boleh membantu untuk kereta tu dia bergerak dengan kata apa? Dia elak halangan dan sebagainya. Itu dalam bentuk reka bentuk mekatronik. Okey. Jadi kalau tengok balik kepada buku teks kamu, okey, saya buka balik buku teks. Sekejap, dengan loading dulu. Selepas 2+1+2 ni, kamu akan masuk ke merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Kamu perlu buat lakaran. Kamu dah tahu mana-mana reka bentuk yang kamu nak pilih. Kamu dah pilih. Kemudian kamu akan rancang dia. Rancang konsep, rancang elemen. Kemudian kamu akan buat dalam bentuk lakaran. Sebab tu masa tingkatan 1 kita belajar banyak sangat pasal lakaran. Sebab apa? Kegunaannya adalah pada bab yang kedua pada tingkatan 3 ni lah. Kamu akan hasilkan lakaran yang memenuhi apa kehendak yang pelanggan tu nak. Kan? Katakan kamu nak selesaikan masalah yang berlaku di dapur mak kamu di rumah. Okay? Dia payah nak potong bawang dan sebagainya. Kamu perlu buat. Katakan kamu nak buat alat pencincang bawang, kamu perlu hasilkanlah lakaran dia. Apa benda lakaran yang perlu kamu nak buat, kamu nak hasilkan supaya kita boleh selesaikan masalah tersebut. Okey. Ini contoh dia lah. Contoh kalau tengok dekat sini. Okey. Teknologi yang sesuai kita dah pilih. Kemudian aplikasi, tujuan, apa lagi? Okey. Ini contoh yang diselesaikan, yang perlu diselesaikan. Okey. Dia masalah dia perlu diselesaikan. Kemudian dia buat pemilihan aplikasi teknologi dan seterusnya. Kejap. Lambat pula loading ya. Okey. Yang mana konsep reka bentuk mesti kita mengikut dia apa fungsi reka bentuk tersebut dan juga mengikut dia punya bentuk dia. Ini contoh. Analisis kekuatan. Kita akan hasilkan satu analisis
kita dah pilih aplikasi teknologi, kita akan buat analisis, kita nak tahu dekat mana dia punya kekuatan, dekat mana dia punya kelemahan. Okey. Alright. Ini contohnya. Dalam buku teks muka surat 52, pelajar boleh lihat. Contoh. Okay, reka bentuk mengikut fungsi dan juga fungsi mengikut bentuk. Okay. Ini contoh penyelesaian masalah yang dah berlaku. Okay, pelajar boleh ambil ini sebagai contoh untuk menyelesaikan pelajar punya masalah inventif tu. Pelajar boleh selesaikan. Kaedahnya ini yang diterangkan untuk memudahkan pelajar faham. Alright. Tengok dalam buku teks. Apa lagi? Saya rasa itu yang penting bagi 20.12 dan 20.13. Okey. Saya rasa setakat itu dulu. Kita akan berjumpa lagi pada topik yang seterusnya nanti. Sebab selepas ni dia lebih kepada amali je lah. Pelajar akan hasilkan amali, buat model, buat perancangan dalam bentuk jadual, tegan dan sebagainya sehinggalah pelajar siap buat pengujian. Okey, jadi memang ngam-ngam untuk pembukaan sekolah pada selepas cuti penggal nanti. Pelajar masuk ke sekolah dah ada idea bagaimana nak menghasilkan nak menyelesaikan satu masalah inventif yang mungkin pelajar boleh bermula. Hari itu kita dah bincangkan sebelum ni. Minggu ni pun pelajar boleh bincangkan lagi, fikirkan lagi apa masalah-masalah yang boleh diselesaikan. Okey. Dan bila dah buka sekolah nanti, pelajar dah ada masalah yang akan diselesaikan dan ada penyelesaian yang dah dipilih. Maksudnya adalah karana boleh tunjukkan dan sebagainya. Jadi memudahkan kerja cikgu kamu di sekolah. Okey. Jadi sekian dulu. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.